hadir di Majlis Permadara Selayang yang berusaha Tuan Haji Azhar bin Samsuri, Pendahulu Setiausaha Merangkap Penerang Jabatan Kewangan Majlis Permadara Selayang, Pengarah Pengarah Jabatan, Ketua Bahagian, Ketua Unit, seterusnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terima kasih atas kehadiran Kemusyarat Majlis MPS Bilang 6 2022 yang diadakan jauh di Kota Kinabalu, dan bagi memberkati perjalanan jauh kita, majlis kita pada hari ini dijemput saya bersama Tuan Ahmad Zahidi bin Zaid Sofyan, ahli majlis Jom 10 untuk menetuai bacaan doa. Dengan segala hormat dia disilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada majlis yang mulia ini ingin kami menyatakan rasa kesyukuran kami di atas limpah rahmat dan nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuki kami dalam kebenaran Islam. Ya Allah ya Aziz, lapangkanlah dada kami dengan pancaran iman, bukakanlah pintu hati kami dengan petunjuk dan hidayah-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri. Sebaliknya, berikanlah pedoman dan tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami, ya Allah. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat dan berilah kepada kami kefahaman dan pengertian yang baik. Engkau kurniakanlah juga kejayaan buat kami sama ada kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Hanan ya Manan, kami mohon agar Engkau permudahkan segala urusan kami pada hari ini. Engkau berkatilah majlis kami ini, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai. Capaikanlah iltizam, misi dan misi kami melalui permusyawaratan ini. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, kami juga memohon perlindungan daripada segala kesilapan membuat keputusan dan kepentingan diri dalam masyarakat kami ini. Pandu dan bimbinglah kami agar sentiasa bertindak dengan integriti yang tinggi dan bukan pula dengan sifat yang tercela. Jadikanlah juga organisasi kami ini sebagai satu organisasi yang mantap, tersusun dan ditu, ya Allah. Ya Latif, Ya Rahman, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat cenderkan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga, ya Allah, kami serah segala urusan kami. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bagi kami dengan sempurna dan dikira segala amal ibadat kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuan Ahmad Zahidi bin Zaid Sofyan di atas bacaan doa. Aturan mesyuarat yang kedua adalah ucapan pengerusi. Mesyuarat dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bahagia Tuan Muhammad Yazid bin Sairi, Yang Ketua Majlis Permadara Selayang untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam saya yang berusaha dan mulia dan dicintai Tuan Kembali yang kedua Majlis Permadara Selayang yang berusaha Tuan Azhar bin Samsuri, Setiausaha Majlis Permadara Selayang yang dihormati
ribuan terima kasih kepada semua ahli majlis yang dapat menyertai program maupun mesyuarat pada kali ini yang mana kita adakan di Bandaraya Kinabalu. Untuk makluman, ini merupakan mesyuarat pertama yang diadakan di luar yang melibatkan semua ahli majlis Bandaraya Selayang selepas kerajaan membuka kembali rumah ekonomi dan keperluan sosial disebabkan penamatan peringkat kawalan pergerakan pandemik COVID-19. Selain daripada mesyuarat majlis tingkat pengurusan, kita juga akan mengadakan mesyuarat kajian semula sasaran tahunan bagi separuh penggal pertama. Dan selain itu, pihak pengurusan juga mengambil ruang ini untuk menyatakan kunjungan hormat untuk bertemu dengan Datuk Bandar ataupun istilahnya bersama mengambil yang akan diadakan besok bagi kami mendapatkan ruang-ruang yang boleh digunakan untuk menambah baik urusan-urusan pentadbiran yang ada di Majlis Pertadbiran Selayang. Mesyuarat pada kali ini diadakan di Bandaraya Kinabalu adalah tujuan untuk seandainya oleh pihak pengurusan untuk menyatakan sebagai bagi menghargai usaha yang telah dimainkan oleh majlis selama ini. Yang kita tahu ada sahabat hari banyak memainkan peranan-peranan dalam membantu pentadbiran majlis untuk menangani masalah-masalah yang dibangkitkan oleh masyarakat yang ada di Bandaraya Selayang. Pihak pengurusan kita maklum bahawa dari segi tugasan dari majlis tidak mengenal arti waktu, tidak mengenal telah saban waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sentiasa ada menerima aduan-aduan yang perlu disampaikan kepada pentadbiran pengurusan Majlis Pertadbiran Selayang untuk diselesaikan, dan itulah yang kita usahakan bagi menghargai peranan-peranan yang disampaikan oleh majlis dalam membantu urusan-urusan pentadbiran Majlis Pertadbiran Selayang. Jadi diharapkan selain daripada kita bermesyuarat di sini pada hari ini, kita juga akan dapat meninjau sedikit mengenai perkembangan di Bandaraya Kinabalu yang mungkin kita boleh jadikan sebagai pengalaman ataupun panduan dalam kita menambah baik kemudahan-kemudahan yang ada di peringkat Bandaraya Selayang. Jadi kita harapkan apabila mesyuarat ini tamat dan kita balik semula ke Gombak, kita harapkan ada takeaway yang kita bawa. Kemungkinan dari segi pengurusan, kemungkinan dari segi bagaimana untuk kita menambah baik infra-infra kepada masyarakat Selayang, bagaimana kita nak menguruskan penjaja-penjaja yang ada di Selayang, ataupun bagaimana kita nak meningkatkan kawasan-kawasan pelancongan penjaja yang ada di daerah Gombak, terutama di Bandaraya Selayang maupun Bandaraya Selayang. Itu adalah antara maklumat dan juga objektif mengapa mesyuarat ini kita adakan di Hotel Kinabalu pada hari selama 4 hari lalu. Jadi dengan jadual yang padat sepanjang kali di sini, saya berharap mesyuarat dan juga program-program yang telah dijadualkan agar dapat berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, Gustil yang menjayakan mesyuarat dan program kita sepanjang kita berada di Sabah untuk tempoh 4 hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa sehingga 31 Mei 2020, yang ini adalah dari segi pencapaian dan kutipan cukai taksiran, yang mana kita telah berjaya mengutip taksiran semasa bagi penggal pertama 2020 sebanyak 50.20 juta, ataupun bersamaan dengan 94.59% daripada sasaran keseluruhan 53.1 juta. Berdasarkan kepada pencapaian yang kita telah dapat, kita telah melepasi
Manakala untuk kutipan tunggakan cukai taksiran pula sebanyak 5.726 juta ataupun bersamaan dengan 71.58% telah berjaya dikutip setakat ini daripada jumlah tunggakan keseluruhan sebanyak 8 juta. Ini juga satu perkembangan ataupun pencapaian yang begitu baik yang telah melepasi sasaran keseluruhan tahunan bagi kutipan cukai tunggakan yang mana dari segi sasaran adalah pada 20%. Dari segi tindakan waran tahanan cukai taksiran, MPS telah mengeluarkan waran tahanan bagi pemilik yang mempunyai tunggakan RM200 ke atas bermula pada 8 April 2022. Sebanyak 21,051 waran telah diproses dan 13,540 waran telah dihantar sehingga 31 Mei 2022. Jadi bagi pemilik ataupun penduduk yang masih gagal untuk menjelaskan tunggakan cukai taksiran selepas hari daripada tarikh waran diserahkan, MPS akan melaksanakan tindakan sitaan apa pun harta di dalam premis tersebut dan operasi ini akan dilaksanakan pada setiap minggu. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan untuk menjelaskan tunggakan cukai taksiran bagi mengelakkan sitaan dan lindungan diambil ke atas harta alik dan premis masing-masing. Kepada pemilik yang ingin menjelaskan tunggakan cukai taksiran, pemilik layak diberi pertimbangan kekurangan waran tahanan bagi bayaran secara penuh ataupun secara surat. Saya juga ingin memaklumkan dari segi bil cukai taksiran tanggal 2022 untuk makluman, MPS telah menghantar bil cukai taksiran bagi tanggal 2022 secara digital iaitu melalui email dan juga melalui khidmat pesanan ringkas ataupun SMS. Sebakan dan bayaran bil cukai taksiran boleh dilakukan di mymps.nps.gov.my manakala tarikh akhir bayaran cukai taksiran bagi tanggal 2022 adalah berakhir pada 21 Ogos 2022. Saya juga ingin memaklumkan bahawa program dialog kilang tanpa kebenaran telah pun diadakan dengan jayanya oleh MPS. Beberapa siri telah diadakan dan yang terakhir adalah pada hari Isnin yang lepas. Pada hari Isnin yang lepas di Dewan Serisiantan, dan dialog ini adalah bertujuan untuk memakmurkan pemilik-pemilik premis ataupun pemilik-pemilik tanah mengenai program pemilihan dan penguasaan kilang tanpa kebenaran. Setakat ini seramai 763 orang peserta telah berhadir sepanjang sesi dijalankan yang terdiri daripada pemilik tanah dan juga pengusaha premis kilang di kawasan Tabiran Majlis Perbandaran Selayang. Dan hasil daripada taklimat ini, MPS telah berjaya menarik pengusaha untuk menjelaskan lesen-lesen perniagaan dan pertanyaan-pertanyaan berkenaan proses-proses permohonan untuk tujuan pemulihan yang diperlukan kepada Majlis Perbandaran Selayang. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli majlis yang telah pun hadir dalam program tersebut dan semua yang terlibat dalam sesi taklimat tersebut. Tahniah dan terima kasih juga kepada pemilik premis yang telah memberikan kerjasama yang begitu baik dan juga komitmen yang begitu tinggi bagi tujuan pemulihan kilang tanpa kebenaran di kawasan MPS. Akhir sekali, sebelum saya menamatkan ucapan ini, saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua ahli majlis dan warga MPS yang beragama Islam yang bakal disambut pada 10 Julai nanti. Akhir sekali,
kasih bagi Tuan Yang Ketua di atas ucapan kemusi. Aturan syarat yang ketiga adalah taklimat. Pada malam ini saya ada taklimat yang akan dipetangkan. Seterusnya kita pergi kepada aturan syarat yang keempat, pengesahan minit syarat. Pengesahan minit syarat Majlis Permandaran Selayang bilangan 5 tahun 2022 yang telah diadakan pada 27 Mei 2022 dikemukakan untuk sokongan dan kelulusan ahli majlis. Silakan. Untuk ahli-ahli mesyuarat menyimak ini yang telah diadakan, dan sekiranya tidak ada seorang bidaan yang kami berikan dan sudah ini. Jika tiada seorang bidang, saya sendiri berada di situ mencatatkan supaya syarat ini. Tuan Ahmad Zahiri dari Zon 10 mencatatkan supaya unit mesyuarat dan 5 tahun 2022 disahkan tanpa suara anda. Seterusnya aturan syarat yang kelima, perbahasan ucapan penangguhan Wan Anwar bin Wan Ibrahim ahli majlis Perbandaran Selayang. Silakan, sekiranya ada perbahasan. Silakan, sekiranya ada pembahasan terhadap ucapan penangguhan yang telah disampaikan oleh Tuan Wan Anwar, suara yang lepas. Sekiranya tidak ada, boleh kita teruskan dengan agenda yang seterusnya. Okey, kita teruskan dengan agenda yang seterusnya. Aturan agenda mesyuarat yang seterusnya adalah perkara pada berbangkit. Tiada perkara berbangkit pada malam ini. Atur cara mesyuarat yang ketujuh, iaitu pembentangan kertas laporan dan cadangan jawatankuasa. Pengesahan mesyuarat jawatankuasa yang telah bermesyuarat sepanjang bulan Jun 2022 untuk makluman dan kelulusan majlis. Yang pertama adalah laporan dan cadangan di dalam mesyuarat jawatankuasa pusat setempat bertarikh 24 Mei 2022. Dalam mesyuarat tersebut sebanyak 105 permohonan telah dipertimbangkan seperti di lampiran A hingga lampiran F, dikemukakan untuk makluman dan pengesahan majlis. Boleh kita ambil maklum dan kesahkan. Okey, terima kasih. Teruskan. Seterusnya perkara dua adalah laporan dan cadangan di dalam mesyuarat jawatankuasa pusat setempat yang telah bermesyuarat pada 7 Jun 2022. Di dalam mesyuarat tersebut sebanyak 164 permohonan telah dipertimbangkan seperti di lampiran A hingga G, dikemukakan untuk makluman dan pengesahan majlis. Baik, boleh kita ambil maklum dan kesahkan. Terima kasih. Silakan. Seterusnya laporan mesyuarat jawatankuasa audit dan pengurusan korporat bertarikh 20 Jun 2022. Perkara 3.1 hingga 3.5 dikemukakan untuk makluman majlis. Dikemukakan untuk makluman dan pengesahan majlis. Baik, terima kasih. Seterusnya mesyuarat jawatankuasa perkhidmatan dan teknologi maklumat tidak bersidang pada bulan ini. Seterusnya laporan dan cadangan mesyuarat jawatankuasa kemasyarakatan yang telah bermesyuarat pada 1 Jun 2022. Perkara 5.1 hingga 5.5, manakala 5.7 dikemukakan untuk makluman majlis. Bagi perkara 5.6 dikemukakan untuk kelulusan majlis. Dikemukakan untuk makluman dan kelulusan majlis. Ya. Okey, terima kasih. Seterusnya laporan dan cadangan di dalam mesyuarat jawatankuasa infrastruktur yang telah bermesyuarat pada 13 Jun 2022. Perkara 6.1 hingga 6.6 dikemukakan untuk makluman majlis. Manakala perkara 6.7 dikemukakan untuk kelulusan majlis. Dikemukakan untuk makluman dan kelulusan majlis. Seterusnya
Seterusnya, laporan mesyuarat dan kuasa pengindahan bandar bertarikh 20 Jun 2022, perkara 7.1 hingga 7.7 dikemukakan untuk makluman majlis. Dikemukakan untuk makluman dan pengesahan majlis. Boleh? Terima kasih. Teruskan. Laporan dan cadangan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan dan Kesihatan yang telah bermesyuarat pada 16 Jun 2022, perkara 8.1 hingga 8.4 dikemukakan untuk makluman majlis. Dikemukakan untuk makluman dan pengesahan majlis. Boleh kita ambil maklum dan setuju? Laporan seterusnya, laporan dan cadangan mesyuarat Jawatankuasa Kewangan bertarikh 22 Jun 2022, perkara 9.1 hingga 9.3 dikemukakan untuk makluman majlis. Manakala bagi perkara 9.4 hingga 9.14 dikemukakan untuk kelulusan majlis. Dikemukakan untuk makluman dan kelulusan majlis. Boleh. Saya sebagai bersama tetap tak setuju hal ini. Saya izin dulu. Baik. Boleh kita ambil maklum dan juga setuju? Boleh. Okey, terima kasih. Seterusnya, aturan mesyuarat yang 8, pembentangan tentang mesyuarat tiada pembentangan pada malam ini. Seterusnya, aturan mesyuarat ke-9, pembentangan laporan atau penyata, tiada laporan yang dikemukakan. Aturan mesyuarat ke-10, ucapan penangguhan oleh ahli majlis. Dengan hormatnya dijemput Tuan Muhammad Syamsuzaman bin Muhammad Suhaimi, ahli majlis Zon 9 NTS, bagi menyampaikan ucapan penangguhan. Silakan. Silakan. Mohon pastikan ucapan adalah sebagaimana yang telah dicatatkan dalam teks. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Muhammad Yazid bin Zairi, Tuan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang, Yang Berusaha Tuan IR Haji Cik Remy bin Haji Tarman, Setiausaha dan Timbalan Yang di-Pertua, ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh penduduk Majlis Perbandaran Selayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya mengambil peluang ini mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya memberi ucapan penangguhan bulan Jun kali ini. Ucapan kedua daripada saya kali ini menjurus kepada kelangsungan majlis, fiskal ekonomi yang memberi jaminan kukuh kita pada masa depan, dan juga peningkatan kualiti perkhidmatan mengimbangi proses tersebut. Saya juga ingin membawa perkara berkaitan bagaimana kita di MPS menghadapi permasalahan penduduk dengan cekap, cepat dan berkesan. Semua yang saya nyatakan ini adalah solusi kita menjalani proses seharian sebagai sebuah kerajaan tempatan. Tuan Yang di-Pertua, saya sedar dan memahami benar proses pentadbiran atau keputusan yang kita lakukan di mesyuarat jawatankuasa, dan teknikal merupakan keputusan yang konsensus ke arah sebuah dasar dan polisi yang dipersetujui. Walaupun garis panduan negeri telah ditetapkan, ia tidak bermakna kita tidak mempunyai kuasa atau mempertahankan sesuatu keputusan. Akta 171 jelas memberi kuasa kepada kita di MPS. Di MPS berbincang dan akhirnya memutuskan sebuah keputusan. Walaupun kadang-kadang keputusan kita tidak seiringan dengan kerajaan negeri maupun pusat, kita masih mempunyai saluran untuk kita berbincang perkara-perkara yang dibangkitkan. Perkara yang penting ini, di sini saya sangat jelas berharap
Tuan Yang di-Pertua dan pentadbiran dan seluruh pentadbiran terus mempertahankan keputusan kita dengan jelas dan berterusan. Keputusan tidak dipengaruhi mana-mana pihak. Keadaan keluasan ekonomi dijangka berterusan dalam masa 2 hingga 3 tahun ini memberi kesan kepada penduduk dan juga kita di MPS. Formula meningkatkan hasil dengan cara meningkatkan sebarang kadar cukai pada penduduk perlu dikaji dengan lebih teliti sebelum dilaksanakan pada masa akan datang. Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua yang ingin saya bangkitkan ialah peningkatan perkhidmatan MPS pada penduduk. Angka-angka yang menyatakan tahap kepuasan penduduk yang perlu diteliti dengan lebih jelas. Tahap kepuasan penduduk untuk perkhidmatan kita perlu mendapat maklumat di lapangan terus, bukan sekadar survei di internet saja. Saya yang menemui penduduk, mereka menyatakan perasaan dan luahan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita berikan. Oleh yang demikian, saya mencadangkan program town hall meeting ataupun hari bertemu pelanggan di setiap zon atau kawasan diadakan pada setiap sebulan sekali, dihadiri jabatan-jabatan yang terlibat seperti sisa pekerjaan, agensi KDEB, Jabatan Bangunan Pelesenan dan Korporat dan jabatan yang ada hubungan terus dengan masyarakat. Pada hari yang sama, turut diadakan aktiviti mini carnival. Aktiviti ini dapat merapatkan hubungan antara Majlis Perbandaran Selayang dan penduduk. Sebarang pertanyaan dan aduan terus pada jabatan dapat dikemukakan dan dijawab terus pada hari tersebut. Tuan Yang di-Pertua, perkara yang ketiga ingin saya suarakan ialah kebimbangan saya di MPS ini. Pentadbiran Stadium Bukit Jalil dikecam teruk dan diketawakan oleh seluruh dunia apabila keadaan padang yang sangat-sangat mendukacitakan. Padang seperti Sawah Bendang dan kos baik pulih sempurna Sukan C menelan belanja RM1 bilion itu tidak mencerminkan apa yang dibelanjakan. Stadium Shah Alam pula ketika ini dipersoalkan tahap fasilitinya dan keadaannya walaupun telah dijawab oleh Datuk Menteri Besar yang akan mengumumkan projek penambahbaikan kelak nanti. Sebelum stadium kita ini di MPS dikatakan sebagai projek Gajah Putih, dari segi kegunaannya, saya mencadangkan kita supaya mewujudkan satu jawatankuasa khas membincangkan fasiliti sukan seperti stadium di MPS yang membincangkan secara terus berkenaan tambah baik ini. Saya yakin dengan kemampuan pengarah jabatan dan saya berharap pelaksanaan dapat diumumkan dalam masa bila kita dapat siapkan penambahbaikan tersebut. Penduduk terus bertanyakan kepada saya dan gambaran itu sebenarnya masih kabur. Jadi saya tidak boleh terus jawab bila yang akan siap penambahbaikan. Alhamdulillah saya sempat melihat tadi update status di Facebook yang menyatakan Stadium Selayang itu akan mula ditutup mulai hari ini sehingga Disember. Maknanya proses untuk penambahbaikan itu akan bermula dan insya-Allah kalau dalam paling lewat Januari tahun depan kita harapkan padang ataupun keadaan stadium kita itu digunakan oleh pasukan-pasukan bola sepak yang besar ataupun boleh menjana pendapatan yang lebih kepada majlis. Tuan Yang di-Pertua, perkara akhir sekali melibatkan pengindahan bandar. Kawan-kawan dan teman-teman ahli majlis telah menyatakan kepada saya berkenaan beberapa perkara termasuk juga di kawasan saya, dan saya yakin pengarah jabatan juga seorang yang sangat komited dan saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Saya mohon supaya jabatan dapat menyelesaikan dan bertindak pantas pada setiap aduan yang dibangkitkan oleh penduduk. Pejabat saya sering menerima aduan pokok-pokok dan ranting yang telah dicantas atau ditebang mengambil masa yang agak sedikit masa untuk dibersihkan. Saya bimbang dan risau kerana tapak-tapak ini kemudian menjadi tapak sampah haram yang menjejas pandangan mata kita. Saya juga mohon supaya jabatan dapat menghantar pegawai memantau dan melihat kawasan-kawasan taman permainan landscape yang tidak dibersihkan ataupun mempertimbangkan kewujudan satu kawasan landscape dan riadah yang baru di zon saya di Taman Botan untuk projek ataupun menggunakan bajet tahun hadapan. Akhir kata adalah menjadi hasrat saya dan semua pihak melihat perubahan yang lebih baik demi kebaikan kita bersama. Dengan ini saya ingin mengambil peluang mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh kaki tangan Majlis Perbandaran Selayang, dan saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kali ini serangkap pantun.
menuai padi senja petang, berbaju baru, mewah berkereta. Dari jauh kami datang, moga tercapai sasaran kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Samsul Zaman bin Muhammad Suhaimi di atas ucapan yang bernas untuk sama-sama kita fikirkan tindakan-tindakan ataupun usulan daripada yang telah dibagikan tadi. Mendengar masyarakat kita dah berada di penghujung, saya pun membalaslah dengan satu rangkap pantun. Kota Kinabalu cantik dan indah, tempat membeli belah penuh godaan. Indahnya musyarat, tenang dan mudah. Inilah dikatakan semangat perpaduan. Seterusnya dipersilakan yang berusaha Tuan yang Ketua untuk sesi penangguhan masyarakat. Silakan. Terima kasih Tuan Timbalan yang Ketua, Setiausaha Majlis Permandaran Selayang, Tuan-tuan Majlis, juga mesyuarat para pengarah jabatan dan tuan-tuan yang hadir, tuan-tuan yang hadir mesyuarat pilihan majlis ini. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan pada majlis sepanjang 6 bulan pertama separuh tahun pertama tahun 2022, dan saya harapkan supaya kerjasama erat yang berlangsung sehingga pada hari ini yang tunjukkan komitmen yang tunjukkan sehingga hari ini dapat diteruskan bagi memastikan kemakmuran di Permandaran Selayang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini di atas perhatian untuk ucapkan terima kasih di atas perhatian positif yang telah disampaikan oleh Tuan Samsul Zaman, menyampaikan ucapan penangguhan sebentar tadi. Peringkat takbiran majlis kita akan usahakan supaya perkara-perkara yang dibangkitkan tadi akan dapat kita tambah baik, akan dapat kita pertingkatkan demi untuk kita menjaga kesejahteraan dan keselamatan, serta untuk kita memastikan imej Majlis Permandaran Selayang ini berada pada tahap yang tinggi dan juga berada dalam tahap yang begitu positif bagi pandangan penduduk-penduduk yang ada di persekitaran permandaran kita yang kita kasih. Jadi memandangkan keputusan mesyuarat telah disampaikan dengan baiknya, jadi dengan saya dengan ini menangguhkan mesyuarat undangan 6 tahun 2022 dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan